Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media, rakan-rakan pengendali media sosial dan pengaruh media sosial yang ada. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Nizam Bashir, seorang peguam, dan juga saudara Rizal Abdullah, juga seorang peguam, dan juga ibu bapa, anak-anak yang ditahan oleh kerajaan secara yang tidak sah dari segi undang-undang, yang sudi tampil dan yang berani tampil. Banyak tekanan yang dikenakan kepada ibu bapa ni, sampai bila mereka menuntut anak-anak pun mereka ditahan. Jadi ketakutan yang diberikan kepada mereka ni menyebabkan mereka takut nak tampil di selain daripada serangan-serangan di media sosial terhadap mereka dan anak-anak mereka. So dalam PC ni saya akan bacakan kenyataan. Dia akan panjang sedikit ya, sebab banyak benda yang saya nak ceritakan. Jadi harap semua orang bersabar, dan kemudian saya akan buka kepada saudara Rizal, saudara Nizam untuk menambah daripada segi undang-undangnya apa yang dia rasa tak berapa kena. Saudara Nizam dan saudara Rizal adalah antara 6 orang lawyer peguam yang tampil untuk membuat kenyataan mengenai tangkapan anak-anak ni baru-baru ni. So sebagai jurucakap kepada gerakan Pulangkan Anak-anak Kami, GPAAK, saya dan ibu bapa yang terlibat ingin mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Nancy Shukri, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, dan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang agar segera memulangkan anak-anak yang telah dirampas. Bukan diselamatkan, ditahan, dipisahkan dan disembunyikan secara tidak sah dari segi undang-undang dan melanggar konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, daripada jagaan ibu bapa mereka. GPAAK kesal dengan kenyataan tidak bertanggungjawab Ketua Polis Negara yang mengelirukan dan berbau fitnah. Antara kenyataan yang disebut, pertama, mangsa-mangsa diajar, dididik meliwat, dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga, dan mangsa juga dipaksa untuk meliwat penghuni kanak-kanak yang lain. Itu dibuat pada 11 September 2024. 402 kanak-kanak diselamatkan hasil serbuan polis ke atas 20 rumah amal dipercayai milik Global Ikhwan Services GISB Holding di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan. Rumah amal tu, term rumah amal tu, 12 September 2024. Kita, iaitu polis, mendapati mereka ini berkemungkinan tidak tahu anak mereka sudah diselamatkan polis. Mungkin juga mereka tidak tampil kerana sebelum ini pihak pengurusan GISBH mengaku mereka ini anak yatim. Malah siasatan mendapati sebahagian kanak-kanak ini sudah dibinkan dengan Abdullah disebabkan perkahwinan awal yang tidak didaftarkan. Apabila mengandung baru daftar di Pejabat Agama Islam Negeri mengikut peruntukan undang-undang. Ini kenyataan 17 September 2024. Kemungkinan ibu bapa daripada 572 kanak-kanak yang diselamatkan dalam Op Global belum menuntut anak-anak ini kerana tidak mahu penipuan yang mengatakan mereka anak yatim terbongkar. 24 September 2024. Kesemua anak-anak yang diselamatkan ditempatkan di 11 rumah selamat disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Siasatan dilakukan mengikut Akta 420/420 Kanun Keseksaan kerana ahli GISB mendakwa anak-anak itu adalah anak yatim dan menerima bantuan bagi pihak mereka. 24 September 2024. Mereka tak akan cakap ini anak mereka. Mereka akan dakwa ini anak yatim kerana ada antara mereka berbin dan berbintikan Abdullah
Ini mungkin satu penipuan untuk mendapatkan sumbangan, dan sumbangan ini digunakan dengan cara lain. 24 September 2024. Ada juga dalam kalangan kanak-kanak ini diajar untuk mengatakan tidak mengenali ibu bapa kandung mereka. 24 September 2024. Kami juga kesal dengan kenyataan tidak bertanggungjawab pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad pada 2 Oktober 2024 yang mengelirukan dan berbau fitnah apabila menyatakan perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan dan menjalankan akad perkahwinan dengan cara ditentukan oleh pemimpin. Perkahwinan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan, dokumen yang sah, dan perkahwinan antara anak dara dan teruna tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan cerai dan merujuk orang Islam negeri Selangor. Poligami yang dibuat tanpa kebenaran Mahkamah Syariah yang berbidang kuasa. Situasi dan keadaan ini telah menyebabkan berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab, status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak. Kami juga kesal dengan kenyataan yang mengelirukan dan berbau fitnah yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin pada 16 Ogos 2024 seperti yang disiarkan dalam Facebook Suara Sunnah dan dilaporkan oleh Suara TV, yang bersumberkan kajian pihak dan individu yang diragui dari segi kredibiliti, latar belakang dan moralnya apabila secara insinuasi menyatakan pertama, wujud kultus berunsur gangsterisme agama dalam negara kita dengan mengamalkan anutan dan kepercayaan yang sangat taksub dengan pemimpin dan pertubuhan mereka. Gangsterisme. Gangsterisme yang menghalang pengikut pertubuhan ini daripada keluar, dirampas isteri, anak-anak jika mereka lari meninggalkannya. Berat tuduhan ni. Mereka dipaksa memakan dan meminum air berkat pemimpin-pemimpin mereka yang dahulu dan tak ada. Termasuk juga yang baharu, mereka masih kena minum air berkat, yakni air janggut, air gigi, air rambut dan air kaki sekali. Kita diberi taklimat daripada pasukan kajian membentangkan kepada Majlis Fatwa satu kajian berhubung dengan satu pertubuhan yang dalam negeri Perlis pun ada dan banyak di negeri-negeri lain. Dia ada rangkaian-rangkaian dia, ada restoran, ada mat dan macam-macam. Ini insinuasi. Kini mereka dah tukar nama pertubuhan yang baru. Jadi mereka ini beri taklimat tentang keadaan pertubuhan ini. Yang memberikan taklimat itu ialah orang yang lari keluar dari pertubuhan. Inilah sumbernya. Sumber yang menjadi rujukan kepada Mufti Perlis dan Majlis Fatwa Perlis, dan juga disebut dalam kenyataan Ketua Polis Negara menjadi rujukan kepada mereka. Dimaklumkan rangkaian kedai makan yang ada di bawah label pertubuhan ini mesti syaratnya memasak perlu dimasukkan air berkat itu. Ini toke kuitiau dia. Mungkin tuan-tuan juga pernah minum dan merasai kelazatannya. Ini mazhab sebut. Pengikut kultus itu kena makan dan minum air rendaman janggut, gigi, rambut, tisu dan kain tuala. Kadang-kala katanya kalau pemimpin itu basuh kaki lagi dalam itu dan air itu disimpan bagi setiap cawangan mereka begitu banyak, setiap kali proses memasak dicampurkan air itu bagi setiap hari. Yang bercerita ini pengikut-pengikut mereka. Perhambaan, jika boleh dinamakan perhambaan kanak-kanak, perhambaan manusia supaya mencari wang, harta, duit diberikan kepada satu kelompok manusia yang dikatakan berkat, dan manusia ini mempunyai hubungan yang rapat dengan guru mereka yang telah hilang atau mati bagi mereka. Kahwin ditentukan untuk bertemu dengan isteri pun mengikut jadual. Kalau kahwin 3 kena ikut jadual. Tapi ditentukan. Means tuduhan adalah yang tentukan orang lain, not yourself.
Anak-anak tak boleh dijaga. Takut kesetiaan kepada ibu bapa, guru, jemaah mereka sangat dahsyat. Ini kenyataan Mazhar ya, Mufti Perlis ya. Kami juga kesal dengan berita-berita yang mengelirukan dan berbau fitnah seperti yang disiarkan oleh Harian Metro. Sebut Harian Metro ramai juga, yang lain-lain pun siar juga, tapi saya sebut Harian Metro sebab yang paling mudah cari Harian Metro. Dan Beautiful Nara yang melaporkan berita dari sumber yang diragui dari segi kredibiliti, latar belakang dan moralnya, yang menyatakan bahawa antara penderaan yang berlaku di rumah-rumah amal di ISBH adalah satu, tangan dibakar, disuruh mencabut rumput dengan sehingga penuh plastik hitam. Kanak-kanak lelaki diliwat, kemudian dipaksa meliwat lakan mereka. Anak-anak dipisahkan daripada ibu bapa, hanya dibenarkan berjumpa 2 kali seminggu. Pasangan suami isteri perlu ikut jadual ditetapkan jika ingin bersama. Mereka yang ingin berkahwin tidak boleh pilih. Pasangan ditetapkan oleh pengurusan tertinggi syarikat. Ini saya dah tanya sebenarnya. Ada recommendation. Ada recommendation. Nanti boleh tanya dia orang lah. Tapi mereka ada pilihan. Tak semestinya mereka terima dan dipaksa. Boleh cek. Tapi bila cakap menjadi seolah-olah kalau tunjuk gambar, kalau tunjuk orang, dah tak boleh paksa, dah tak boleh tolak. Maksud dia kena terima. Lain maksud dia. Selepas berkahwin tidak dibenarkan tinggal bersama dan diasingkan. Okey. Itu tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh media. Disebabkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab oleh Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS, Mufti Perlis dan laporan berita yang memetik sumber yang diragui latar belakang dan moral mereka, ada ibu bapa dan anak-anak yang telah ditahan dengan cara yang menyalahi undang-undang dan melampaui skop siasatan polis. Ada ibu bapa dan anak-anak yang ditahan ini telah mengalami penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi kerana dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan polis yang tidak menyelesaikan mereka dan anak-anak mereka selama beberapa hari. Ada anak-anak termasuk yang masih menyusu badan, dirampas daripada ibu bapa mereka untuk diletakkan di bawah jagaan JKM tanpa sebarang alasan yang kukuh. Anak yang baru menyusu perempuan patut tahu mak boleh meroyan, anak boleh terseksa ni. Ada ibu yang mengalami trauma dan kemurungan kerana dipaksa berpisah dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Ada ibu yang syarat mengandung dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan dan anaknya dirampas dan dipisahkan daripadanya selepas dia melahirkan sedangkan anak itu masih menyusu badan. Ada anak-anak OKU, fizikal, macam puan tadi, umur 18, fizikal baring, bedridden, ditahan. Dan ada juga seorang tadi, saya tak nampak, yang OKU pendengaran. Dan ada melalui makluman kita, ada OKU yang autism. Autism ni ada masalah pelbagai-bagai. Selain masalah tantrum, dia sangat sensitif, sensori dia sensitif. Kadang-kadang makan pun very picky. Bayangkan letak di dalam tahanan JKM, hanya mak bapak dia tahu apa nak bagi makan kan. So benda-benda macam ni yang berlaku. Dan ada anak-anak yang mempunyai masalah kronik. Ada seorang yang anak dia sakit buah pinggang dan dirampas dan dipisahkan daripada ibu. Ada anak-anak dirampas dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka oleh JKM secara salah dan tidak mengikut undang-undang serta disembunyikan keberadaan mereka daripada ibu bapa mereka, dan ini secara jelas telah melanggar hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ada anak kecil berumur 1 tahun 6 bulan yang sakit dijangkiti kuman, ni baru lagi, telah dimasukkan ke hospital, dan yang menyedihkan, ibu bapa masih dinafikan hak untuk menjaganya di hospital oleh JKM. Betul tak? Tak boleh jaga malam tak boleh. Boleh tengok tak? Yang jaga tu cuma orang JKM. Dapat tengok tak? Dapat tengok sekejap tu. Sekejap je.
Zalim tak zalim? Bayangkan 1 tahun 6 bulan. Siapa ada anak 1 tahun 6 bulan? Dan kalau tengok gambar dia ada tiup Kan? Itu yang macam tu. Data tu memang tak ada gambar. Tak boleh ambil gambar. Saya save gambar tu. Itu. Okeylah. Tapi dalam keadaan tidur. Tapi dalam keadaan tidur, ditidurkan. Sebab influenza. Dan Influenza babi. Kehidupan ibu bapa ini disusahkan apabila ada antara mereka yang turut ditahan bersama anak-anak mereka. Apabila Ketua Polis Negara mendakwa ibu bapa tidak menuntut anak-anak yang ditahan kerana takut ditangkap atau kononnya kerana takut penipuan terbongkar. Adakah Ketua Polis Negara ini boleh berfikir bagaimanakah ibu bapa ini boleh menuntut anak-anak mereka jika mereka juga ditahan oleh pihak polis? Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi kerana apabila mereka mahu menuntut anak-anak mereka, mereka telah ditendang ke sana kemari oleh pihak polis dan JKM tanpa memberitahu keberadaan anak-anak mereka. Sampai sekarang tak tahu. Tak tahu. Puan anak yang kena tahan berapa orang? 4. Tahu kat mana? Tak sure. Tak sure kat mana. Tak sure. Tak tahu juga. Saya rasa ramai macam tu juga Semua. Tak ada Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi apabila ada antara mereka yang datang ke balai polis untuk menuntut anak-anak, mereka pula ditahan oleh polis. Mana orang nak tuntut? Tuntut, tahan. Dan tahan pula bukan sekejap. Kehidupan ibu bapa ini terus disusahkan oleh JAIS dan kerajaan apabila meminta mereka membayar jaminan sebanyak RM3,000 sekepala untuk membebaskan anggota keluarga yang ditahan. Di mana ibu bapa hendak mencari wang sebanyak itu untuk menembus anak-anak dan anggota keluarga mereka. Anggota keluarga ni sebenarnya ada juga adik. Adik nak pergi tuntut pun kena tahan. Nampak? Jika benar dakwaan ramai bahawa GISBH tidak membayar gaji ibu bapa yang terlibat dengan GISBH, katanya kononnya ada perhambaan manusia. Tidakkah JAIS dan kerajaan terfikir di mana mereka hendak mencari wang sebanyak itu, lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai anak yang amat. Ini polisi yang tak masuk akal dan tak menggunakan otak. Difahamkan segala penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi yang ibu bapa dan anak-anak mereka terpaksa lalui adalah diakibatkan oleh dakwaan dan kenyataan yang tidak bertanggungjawab bahawa di rumah amal milik GISBH, anak-anaknya diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak lain. Berlaku penderaan, berlaku perhambaan kanak-kanak, berlaku penipuan kutipan sumbangan, anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah, perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan dan undang-undang. So asalnya anak-anak ditahan kononnya di rumah amal, kononnya ada 20 rumah amal atas sebab inilah. Sebab apa tadi? Sebab kononnya anak-anak diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak-anak orang lain. Itu antara sebab. Sebab tu mereka gunakan term selamatkan. Berlaku penderaan. Kononnya di rumah amal ni berlaku penderaan. Kalau 20 tu 20-20 lah. Berlaku penderaan kononnya lah. Berlaku perhambaan kanak-kanak. Kononnya jugalah. Kalau anak 1 tahun 2 tahun, perhambaan apa tak? Betul tak? Pelik juga dia orang ni kan. Berlaku penipuan kutipan sumbangan. Okeylah, rumah amal yang mana? Takkan semua tak? Anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah. Siapa? Perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan dan undang-undang. Inilah argumen yang kita dengar kenapa anak-anak ditangkap, diheret, dihumban, masuk dalam tahanan bersama dengan ibu bapa mereka. Okey. Pertama, kami ingin menjelaskan bahawa GPAK telah berhubung. GPAK telah berhubung dengan sejumlah 96 orang ibu bapa yang anak-anak mereka telah dirampas daripada mereka. Jumlah anak-anak yang terlibat daripada 96 orang ibu bapa ini adalah seramai 174 orang. Dalam kalangan ibu bapa yang ditahan ini,
JIPA mendapati bahawa ini based on survey kita, tinjauan kita. Pertamanya 80.2% bukan ahli GISBH daripada 96 ni. 80.2% bukan ahli GISBH. Jadi kalau kata tahanan itu adalah tahanan berkaitan dengan ajaran sesat, kat mana logiknya? Dan hanya 19.8% ahli GISBH. Kedua, 49% daripada yang bukan ahli GISBH ni langsung tiada kaitan dengan GISBH. Contohnya macam saudara kita ni lah, dia memandu limo, kan, bukan ahli GISBH, rambut pun langsung tak ada tak ada ciri-ciri GISBH, kan. Dia tak pakai baju hard rock, okey lah. Dan dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan dengan GISBH, yang ini pun kita tak faham, sejumlah besar adalah staf syarikat persendirian atau program bimbingan GISBH. Staf syarikat persendirian ni macam siapa nama itu? Syazam, kilang ketiau. Berapa ramai staf? 7 orang staf. Staf enterprise. Masa mula start perniagaan, bimbingan ataupun ahli? Bimbingan, dia bimbingan. Macam mana berlaku macam ni? Sebab mereka ni mungkinlah daripada segi pekerjaan, daripada segi pendidikan, mungkin ada pilihan untuk buat benda lain lah. Jadi mereka dibawa ke GISBH, tengok apa kemahiran dia. GISBH bagi modal, bagi modal. Mula itu dengan apa? Sebagai apa? Masa mula-mula sebagai bimbingan tu start dengan apa? Meniaga apa mula-mula? Meniaga goreng pisang. Modal siapa bagi? Berapa bagi? Dalam ada 3,000. Kalau untuk kilang tu 50,000. Yang meniaga goreng pisang 3,000. Kena bayar balik. Lebih baik daripada tekun. Nampak? Lepas tu untuk buat kilang 50,000. GISBH bagi juga. Kena bayar. Okey. Yang lain adalah tenaga pengajar sekolah, staf GISBH yang betul-betul holdingnya staf, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan. Hari ini sukarelawan tak datang. Tak ada. Ada sukarelawan? Tak ada. Yang acupuncture tu tak datang. Yang itu pun menarik juga, sebab dia sukarelawan. Dia bantu jaga di pusat penjagaan, dia tak ada gaji, tapi dia bagi benefit semua, Suami dia buat acupuncture, tapi gunakan ikhwan, acupuncture. Modal semua ikhwan bagi. So atas alasan apakah mereka yang bukan ahli GISBH dan tiada kaitan dengan GISBH ini ditangkap, ditahan dan dihumban ke dalam lokap selama berhari-hari? Bukankah ini kes salah tangkapan? Apa kaitan mereka dengan sebarang dakwaan ajaran sesat? Kedua, ada alasan kononnya anak-anak yang dirampas daripada ibu bapa mereka ini diselamatkan daripada perlakuan liwat, pengabaian dan penderaan di rumah amal dan pusat penjagaan GISBH. Hakikatnya, sehingga kini Ketua Polis Negara masih belum dapat menunjukkan bukti bahawa anak-anak di rumah amal ini diajar meliwat dan dipaksa meliwat. Jika ada, di manakah modul latihan dan bukti dia? Kedua, JIPA menerima maklumat bahawa kes liwat hanya berlaku di rumah amal tertentu sahaja, dan kejadian ini sudah lama pun berlaku serta melibatkan kanak-kanak daripada adik-beradik dalam keluarga yang sama dan melibatkan mangsa yang mengenali adik-adik beradik daripada keluarga ini. Maksudnya cerita liwat ini berlaku di satu rumah amal lama dah. Orangnya pun mungkin dah tak ada dah gitu, Kemudian melibatkan adik-beradik satu keluarga. Dan kalau ada mangsa yang terbabit pun, kabarnya juga sebab berkaitan dengan keluarga ini. Ini
makluman daripada yang terlibat dengan JISBH lah. Tidakkah ini membuktikan bahawa perbuatan liwat ini adalah perbuatan individu tertentu dan bukan menjadi satu amalan dalam JISBH? Tidakkah ini juga membuktikan bahawa mengajar meliwat bukan sebahagian daripada kurikulum JISBH di rumah amal dan bukan menjadi amalan di semua rumah amal dan pusat penjagaan JISBH? Sudahkah polis menyemak latar belakang sumber, iaitu PUKAS dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli JISBH ni? PUKAS ni kita pun tak tahu daripada mana wujudnya, bawah autoriti siapa pengendalinya. Tapi polis pakai sumber PUKAS. Begitu juga Mufti Perlis dan Majlis Fatwa Perlis. So PUKAS ni siapa sebenarnya? Kita pun tak tahu siapa. Polis pun tak beritahu latar belakangnya apa. Dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli JISBH ni, JISB ke, JISBH ke, dan macam mana latar belakang orangnya? Macam mana latar belakang ahli keluarganya, ibu bapanya, adik-beradiknya? Ada tak polis cek apa yang berlaku sebenarnya? Jika kejadian liwat ini hanya melibatkan beberapa individu dan adik-beradik dari keluarga yang sama dan hanya berlaku di salah sebuah rumah amal, kenapa anak-anak di semua rumah amal terpaksa menjadi mangsa tangkapan polis? That is another question. Sejumlah besar anak-anak ini tidak ditangkap oleh polis dan JKM di rumah amal yang bermasalah di mana didakwa kejadian liwat dan penipuan berlaku. Malah pihak polis dan JKM telah menangkap mereka secara yang salah di premis yang bukan merupakan rumah amal, iaitu pusat jagaan, nursery, sekolah, asrama, pusat tahfiz dan penempatan pekerja JISBH. Ada juga yang ditangkap di rumah tumpangan, di rumah sewa dan di rumah persendirian. Rumah individu dia. Ada juga dalam kalangan anak-anak ini yang tidak bersekolah di dalam institusi kepunyaan JISBH tetapi belajar di PASTI dan di sekolah kebangsaan. Macam mana ada kes penderaan pula? Pelik. Ada anak-anak yang masih menyusu badan dirampas, ditahan, dipisahkan dan disembunyikan daripada ibu bapa mereka. Apakah tujuannya? Apa keterangan yang mahu diambil daripada anak-anak yang masih terlalu kecil dan baru dilahirkan ini? Tak logik. Ada anak-anak yang berusia 1 hingga 4 tahun yang dirampas dan disembunyikan oleh JKM sejak 11 September sehingga hari ini, iaitu sudah melebihi 30 hari. Apakah keterangan yang ingin pihak polis, JKM dan mahkamah ambil daripada anak yang sekecil ini? Ini pun kita tanya sebenarnya sebab tak nampak logiknya di mana. Persoalannya, adakah Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan JKM telah menyelamatkan anak-anak ini ataupun telah merampas anak-anak ini daripada ibu bapa mereka dan menafikan hak-hak mereka? Ketiga, kenyataan Mufti Perlis dan pengarah JAIS bahawa perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan. Akad perkahwinan dijalankan dengan cara yang ditentukan oleh pemimpin kumpulan. Perkahwinan pasangan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan dokumen yang sah dan perkahwinan antara anak dara dan teruna dibuat tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam Negeri Selangor adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tidak bertabayun, tidak menyiasat latar belakang sumber, mengelirukan dan amat dikesalkan. 96 pasangan yang kami semak menyangkal dakwaan Mufti Perlis dan pengarah JAIS ni. Mereka berkahwin berdasarkan pilihan mereka sendiri, malah ada yang berkahwin dengan bukan ahli JISBH. Mereka berkahwin di hadapan juru nikah yang ditauliahkan di negeri, dan kesemua mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah. Semua ada Semua ada ni. Jadi dakwaan tu memang dakwaan yang sangat pelik. Keempat, dakwaan Ketua Polis Negara bahawa ibu bapa tidak tampil kerana JISBH mengaku mereka ini anak yatim. Sebahagian kanak-kanak ini sudah dibinkan dengan Abdullah disebabkan perkahwinan awal tidak didaftarkan. Ibu bapa belum menuntut anak-anak ini kerana tidak mahu penipuan dan menyatakan mereka anak yatim terbongkar. Ada dalam kalangan anak-anak diajar untuk mengatakan tidak mengenali ibu bapa kandung mereka. Dan dakwaan pengarah JAIS bahawa berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab
status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak adalah sangat tidak bertanggungjawab, mengelirukan dan amat dikesalkan kerana dalam kalangan 174 orang anak-anak daripada 96 orang ibu bapa yang dihubungi oleh JIPAB, selain daripada mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah, ibu bapa ni, kesemua anak-anak mereka juga mempunyai dokumen kelahiran yang sah dan lengkap. Betul? Hal ini berkaitan kewujudan dokumen kelahiran anak-anak ini, dan semua mereka adalah warga negara juga telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Siapa ingat lagi ada videonya pada 30 September 2024 semasa Majlis Perhimpunan Bulanan KDN. Dalam video tu Menteri dalam ucapan dia bertanya kepada audien yang saya andaikan mungkin pegawai daripada KDN atau pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara, dan mereka sahkan bahawa semua anak-anak ni ada dokumen yang lengkap, iaitu dokumen kelahiran, kan? Dan soalan tidak timbul isu nasab, kan? Dan semuanya adalah warga negara, kan? Kelima, sudahlah ibu bapa dan anak-anak ini ditangkap secara salah, JIPAB juga dimaklumkan bahawa ada pegawai JKM dan pegawai polis yang memaksa mereka menandatangani borang dan dokumen tertentu tanpa menjelaskan tujuan dokumen tersebut dan implikasi undang-undang ke atas mereka sekiranya mereka menandatangani borang tersebut. JIPAB menerima aduan bahawa terdapat pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan atas pengetahuan ibu bapa yang rendah mengenai undang-undang, dan disebabkan mereka tidak diwakili peguam semasa dalam tahanan dengan memaksa dan menipu ibu bapa ini bahawa mereka mesti menandatangani borang tersebut jika mahu dilepaskan daripada tahanan dan jika mahu menuntut anak-anak mereka. Ni borang pink. Dia siap pilih pula. Salah apa? Dia paksa pula ibu bapa tanda tangan ni. Dan ini pegawai yang dikatakan pegawai pelindung. So mungkin rakan peguam kita akan jelaskan pula nantilah. Boleh tak boleh? Orang tu dah kena tahan. Salah tahan pula tu. Dan untuk cover up salah tahan itu, dipaksa tanda tangan borang ni. Dan dipaksa pula tak dibagi tahu apa borang ni, pasal apa nak kena sign. Tapi dia beritahu kalau nak keluar daripada tahanan, kalau nak tuntut anak, sign borang ni. Dipilih pula kesalahan-kesalahan tu. Ada kesalahan, tick the box. So kesalahan yang dipaksa tanda ni, sebelum tu atas pangkah. Pangkah. Sebab apa? Sebab mungkin berat sikit lah. Okey, kesalahan yang mula-mula tanda tapi tak jadi tanda. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah abai atau tidak upaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu, dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Nampak tak? Nampak tak apa yang JKM buat? Mak ayah dalam tahanan, you dah salah tangkap. Dan kemudian you nak cover up. Bagi tahu pada ibu bapa nak lepas tahanan kena sign. Nak tuntut anak-anak kena sign. Dah lah dia orang tak diwakili peguam. Ini diselamatkan atau dianiayai? This is the question. Dia tak naklah sign yang atas tu. Tanda yang bawah pula. Apa bawah tu? Ibu bapa atau penjaga anak-anak ini telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan. Nampak tak? You bayangkanlah, you orang ibu bapa dipaksa tanda tangan surat ni. Ibu bapa atau ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk anak-anak itu. Saya tak tahu apa nak maki tapi tak sepatutnya. Dah lah ditangkap di rumah sendiri. Dan you nak charge dia. Dan saya percaya inilah dokumen yang digunakan. Tak tahulah, saya andaikan lah.
Inilah dokumen yang digunakan untuk minta justification, untuk jadi justification kepada mahkamah untuk lanjutkan lagi tahanan selama sebulan lagi. Kalaulah betul andaian saya ini, then pihak JKM telah menipu dan mengelirukan mahkamah untuk mendapatkan lagi tempoh lanjutan tahanan. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Mereka tidak sedar bahawa mereka telah diperdaya untuk menandatangani pengakuan bersalah yang membolehkan mereka didakwa di mahkamah. Tindakan pegawai-pegawai JKM dan polis ini amat jahat dan tidak bertanggungjawab, dan kerajaan sepatutnya menggantung tugas mereka yang memecat mereka jika terbukti mereka telah melanggar protokol yang sepatutnya. Mereka juga patut didakwa kerana cuba menipu dan mengelirukan mahkamah jika menggunakan dokumen tersebut sebagai justifikasi untuk melanjutkan tempoh tahanan anak-anak yang dirampas ini di pusat-pusat tahanan JKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Ketua Pengarah JKM mesti dipertanggungjawabkan jika paksaan dan penipuan ini benar-benar berlaku. JIPAK juga berpandangan bahawa terdapat banyak kecelaruan tangkapan dan tahanan yang tidak mengikut undang-undang, pelanggaran peraturan hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dalam Op Global dan tindakan merampas, menahan, memisahkan dan menyembunyikan anak-anak ini daripada ibu bapa mereka. Atas sebab itu, kami JIPAK telah menyenaraikan 12 tuntutan untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak yang berkaitan. Pertama, kerajaan mesti segera memulangkan anak-anak ini kepada ibu bapa mereka kerana sejak awal lagi ia merupakan suatu kesilapan tangkapan dan kecelaruan risikan serta siasatan di pihak polis dan JKM. Kedua, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai polis dan JKM yang telah melakukan kesalahan menangkap dan risikan ini. Ketiga, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan ke atas ibu bapa yang tidak memahami undang-undang dengan memaksa, menipu atau memperdayakan mereka ini untuk menandatangani dokumen yang boleh mengakibatkan mereka didakwa di mahkamah. Keempat, kerajaan mesti segera membuat semakan kehakiman ke atas perintah lanjutan tahanan anak-anak ini kerana ada kemungkinan permohonan JKM kepada mahkamah untuk melanjutkan tahanan anak-anak ini dibuat menggunakan maklumat yang diambil secara menipu, memaksa dan memperdayakan ibu bapa anak-anak terbaik. Itu pun kalau ada perintah mahkamah lah. Nanti mungkin Nizam akan hurai benda tu. Kelima, kerajaan mesti segera memaklumkan ibu bapa mengenai keberadaan anak-anak mereka. Takkan sampai sekarang tak tahu anak-anak kat mana, JKM mana. Dan membenarkan mereka bertemu anak-anak mereka. Ini kena dilakukan segera. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebulan lah. Ini satu kegilaan. Keenam, kerajaan mesti segera memberi akses kepada media dan kamilah JIPAK untuk melihat keadaan ibu bapa dan anak-anak yang masih ditahan di pusat tahanan JKM. Kita tak tahu apa jadi ni. Betul tak? Siapa pun tak tahu. Ibu bapa tak tahu. Media tahu? Media pun tak tahu kan? Tak ada kan? So apa jadi pada anak-anak tu kita pun tak tahu. Tak ada maklumat yang telus. Cuma bagi tahu numbers, tak bagi tahu keadaan, dan sebagainya. Ketujuh, kerajaan mesti segera meminta jawatan kuasa pilihan khas, hak asasi dan kesaksamaan gender parlimen memanggil dan menyiasat ketua polis negara dan ketua pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana telah melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-kanak dan Hak Asasi Ibu Bapa Kanak-kanak yang terlibat. Kelapan, kerajaan mesti segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat pelaksanaan Op Global yang kelihatannya bercelaru, melangkaui skop dan melanggar undang-undang, hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-kanak.
dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Kita tambah ni ya. Ke-9, kerajaan mesti menyiasat latar belakang dan kredibiliti pemberi maklumat kepada polis, iaitu pukas dan wanita yang dikatakan bekas GISBH. Kita minta dedahkan kepada rakyat, dedahkan kepada media, dedahkan kepada umum. Siapa mereka, latar belakang mereka. Ada kes jenayah, ada kes kerosakan akhlak ke, apa ke. Tolong dedahkan. Kita nak tahu siapa yang buat huru-hara satu Malaysia ni. Pukas dan wanita ni. Siapa mereka ni? Ke-10, kerajaan dan kerajaan negeri mesti menghentikan kenyataan-kenyataan yang mengarut berkaitan GISBH dan tidak bersandarkan fakta, menambah fitnah dan akhirnya akan memalukan mereka. Contohlah saya bagi ya. Semalam ada satu rawatan Esko, Esko negeri kata anak-anak ini akan ditunjukkan video Daesh. Fakta mana dia pakai? Ya. Sebelum itu, Ketua Polis Negara kata GISBH tak pernah bayar cukai. Tiba-tiba LSDN sahkan GISBH dah bayar cukai tahun-tahun yang sebelumnya. So, bukankah kenyataan-kenyataan ini nampak saya macam mengarut, tak bersandarkan fakta, akhirnya memalukan Jabatan Polis itu sendiri, memalukan Kerajaan Negeri Selangor sendiri. So, kena ada stop. Kalau tak ada fakta, kalau tak ada hasil risikan yang betul, kalau tak ada benda yang betul, jangan cakap lah. Ini yang kita rasa makin teruk, dan persepsi dan propaganda seolah-olah cuba dipermainkan. Ke-11, di atas kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan secara tidak bertanggungjawab oleh beberapa pihak mengenai GISBH sehingga mengakibatkan ibu bapa dan anak-anak ini ditahan dan mengalami penderitaan, trauma, gangguan psikologi dan kemurungan, JIPAB menuntut Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS dan Mufti Perlis meletakkan jawatan. Ke-12, di atas kesalahan menangkap, menahan, memisahkan anak-anak daripada ibu bapa mereka, memaksa perakuan palsu dan melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kami juga ingin menuntut agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab juga meletakkan jawatan. Pada waktu yang sama, JIPAB juga ingin menyatakan rasa marah dan kesal terhadap Suhakam, Majlis Peguam dan Persatuan Peguam Muslim yang gagal berperanan menghalang kerajaan daripada mencabul hak asasi ibu bapa dan kanak-kanak terbabit, serta gagal bertindak pantas untuk melindungi mereka daripada sebarang bentuk kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan. Itu saja kenyataan yang saya bacakan. Saya buka kepada saudara Nizam jika ingin menambah sedikit sebanyak. Silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim.